Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan kerjasama Dagang News. Malaysia diunjur mencatatkan perkembangan ekonomi yang lebih baik pada suku keempat 2021 dari segi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Bagaimanapun, negara mungkin merekodkan penurunan KDNK ketara pada suku ketiga susulan sekatan pergerakan yang dilaksanakan. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Centre Lee Heng Gee berkata indikator ekonomi itu meliputi ekspor negara, output perindustrian, jualan borong dan runcit, permintaan pinjaman bank dan prestasi perbelanjaan pengguna bagi tempoh Julai dan Ogos. SERC masih mengekalkan unjuran KDNK negara pada 4%. Sebelum ini, Bank Negara Malaysia menyemak turun unjuran KDNK Malaysia antara 3 hingga 4%. Pada masa yang sama, Heng Gee tidak menolak kemungkinan BNM akan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75% sehingga pertengahan 2022. Moody's Investors Service menyemak semula unjuran harga minyak mentah kepada 50 hingga 70 dolar setung dalam tempoh jangka masa sederhana. Ia susulan jangkaan peningkatan terusan kos pengeluaran sejajar dengan pemulihan permintaan. Dan juga naib Presiden kanannya Elina Natochi berkata julat harga bagi tempoh sederhana kini kembali semula sebelum menularnya COVID-19. Beliau berkata agensi penarafan kredit juga menjangkakan bekalan yang terhad akan terus menyokong momentum harga minyak yang kukuh. Natochi berkata sektor tenaga huluan akan terus melabur di bawah tahap pra-pandemik walaupun terdapat perubahan yang ketara terhadap harga minyak dan gas asli pada 2021. Beliau berkata perbelanjaan sektor huluan hanya meningkat sedikit setelah penurunan yang mendadak sebanyak 30% pada 2020. Kementerian Sumber Manusia menerusi perkeso akan membekalkan kemudahan kit ujian kendiri COVID-19 di bawah program ujian saringan COVID-19 fasa pemulihan bagi memastikan pelaksanaan ujian saringan lebih mudah dan pantas. Harga saham Pavilion Real Estate Investment Trust Pavilion REIT berpotensi untuk melonjak sehingga 16% berdasarkan trend pergerakan saham tersebut yang positif. Bursa Malaysia Berhad memperkenalkan tambahan terbaru bagi aplikasi mudah alih Bursa Anywhere yang dikenali sebagai tawaran am elektronik e-Go yang membolehkan pemegang saham menerima tawaran am secara pantas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, seterusnya saham di Wall Street ditutup tinggi dalam dagangan Khamis dengan diterajui saham syarikat teknologi besar. Ia selepas persetujuan dicapai berkenaan had hutang di Kongres yang mengurangkan ketidaktentuan dalam pasaran. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 337 mata, Nasdaq naik 152 mata dan S&P 500 naik 36 mata. Dalam masa yang sama, jumlah pemohon bantuan pengangguran di Amerika turut menurun minggu ini, petanda pasaran buruh semakin pulih. Pelabur kini menantikan angka pengangguran September yang akan diumumkan lewat hari ini. Seterusnya, sektor pengembaraan dan pelancongan dunia dijangka mencatat pertumbuhan sebanyak 30.7% tahun ini didorong terutamanya oleh perbelanjaan di peringkat domestik. Dan juga menurut Majlis Pengembaraan dan Pelancongan Dunia WTTC, pemulihan sektor terbabit bagaimanapun dijangka kekal perlahan berikutan kekurangan penyelarasan di peringkat antarabangsa, sekatan perjalanan yang ketara serta tahap pemberian vaksin COVID-19 yang masih berkurangan di beberapa bahagian dunia. Walaupun ekonomi global dijangka menerima sumbangan dalam bentuk peningkatan sederhana 30.7% daripada aktiviti pengembaraan dan pelancongan bagi tahun ini, jumlah itu hanya mewakili nilai sebanyak 1.4 trilion dolar. Menurut WTTC, sektor pengembaraan dan pelancongan terbukti menjana hampir 9.2 trilion dolar kepada ekonomi global pada 2019, namun pandemik pada 2020 telah menyebabkan aktiviti berkaitan hampir terhenti dengan penyusutan sebanyak 49.1% atau menyebabkan kerugian berjumlah hampir 4.5 trilion dolar.
Tahun lepas, WTTC mendedahkan kehilangan besar sejumlah 62 juta pekerjaan dalam sektor itu di serata dunia. Kajian juga menunjukkan sumbangan industri kepada ekonomi global dijangka mencatat peningkatan serupa sebanyak 31.7% tahun ke tahun pada 2022 dengan kadar pemulihan semasa dan potensi pekerjaan meningkat 18% di serata sektor pada tahun depan. WTTC juga menyarankan kepada kerajaan di serata dunia untuk membenarkan pengembara yang telah melengkapkan vaksin untuk melakukan pergerakan secara bebas tanpa mengambil kira negara asal atau destinasi mereka. Selain itu, WTTC turut mencadangkan supaya satu perjanjian melibatkan semua pihak berwajib diwujudkan dengan menyatakan bahawa perjalanan antarabangsa adalah selamat dan berserta protokol kesihatan dan keselamatan yang dipertingkat. Menurutnya, data menunjukkan jika semua ketetapan itu dipatuhi sebelum akhir 2021, ini dapat memberi impak besar ke atas ekonomi global dan aspek pekerjaan. Malah sumbangan sektor tersebut ke atas ekonomi global mampu melonjak sebanyak 37.5% dan mencecah $6.4 trilion tahun ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.